عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul di masjid kita. Dan akan kita sambung pengajian kita daripada Fiqh Muamalat dengan menggunakan buku ini, itulah Panduan Bebas Riba, yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz, pengurusilah Riba Consultation. Di mana pada sesi yang lalu kita dah masuk pada bab insurans. Betul tak? InsyaAllah. Mana aku tak buka lama. Betul tak? Dah masuk itu kan? Sampai mana? InsyaAllah. Mana insurans? Ni, langkah yang ketiga tu. Perlindungan risiko bebas riba. Apa itu risiko? Dia dah kongsikan. Saya dah go through lah, ataupun saya dah baca lah dia punya nota tu. Which is tak perlu hafal pun, dah tak perlu ingat pun. Cuma kita perlu tahu ada risiko yang diterima untuk dilindungi. Dan ada risiko yang tidak. Di situ ada tulen dan spekulatif lah ya. Tuan-tuan baca balik lah kalau tuan-tuan tak tahu ataupun lupa atau seumpama. Kemudian fungsi insurans. Saya dah baca, jenis-jenis insurans pun saya dah go through, saya ringkas. Betul tak? Anak aku tak ingat, tak tengok video yang lama, sampai kat mana. Fungsi insurans dahan? Belum risiko je hari tu kan? Betul tak? Anak biasa kalau sebelum kuliah, anak akan tengok video lama, ujung-ujung tu nak tengok penutup dia yang mana. Anak tak ada nak tengok hari ni. Hari ni tak ada nak rehat lah. Tadi balik dah pukul 6 lah, sempatlah baring sekejap. Anak keluar lewat tadi 6.20 keluar. Sampai sini 7.20. Sejam ngam-ngam. Tu tak jam tu. Baik. Tak apalah, Hana pergi juga. Fungsi insurans sebelum lagi kot maksudnya. Okey, insurans adalah kaedah utama untuk memenuhi keperluan perlindungan risiko. Ya. Insurans konvensional ke, insurans Islami ke, memang ada risiko di situ. Ataupun semuanya berkait dengan risiko. Cuma ada ciri-ciri yang menyebabkan insurans konvensional itu haram. Atau dalam arti kata lain, atau dengan perkataan yang lebih tepat, yang digunakan pakai pada ini ialah patuh syariah. Ya, tak patuh syariah lah. Ataupun hak kasar sikit, haram lah. Ya. Betul buka dalam fatwa Majlis Kebangsaan MKI tahun 2011. Dia kata haram. Ya. Nama lain bagi haram dalam muamalat ni kita guna patuh syariah lah, macam lembut sikit lah, ya. Tapi sama aja. Ya. Mungkin kita guna patuh syariah dalam setengah-setengah keadaan, dan kita guna haram dalam setengah keadaan yang lain atau situasi yang lain. Tapi dua tu maksud sama. Ya. Maksudnya tidak boleh dan berdosa lah. Ya. Walaupun dua-dua ada risiko, tapi tak sama ya. Sebab tu dia difatwakan secara berbeza. Fatwa Kebangsaan tahun 2011 kata insurans konvensional haram. Ya. Insurans Islami yang kita sebut sebagai takaful halal atau harus. 2011. Kira dah agak lewat tu. Kerana peringkat dunia tuan-tuan, Majma' Fiqh Islam 1979 telah memfatwakan haram insurans konvensional pada waktu itu, dan yang Islami harus. Cuma mungkinlah masa tu kita baru nak ada lah kita kata. Ialah tabung haji tahun 1969. Awal lagi, tapi betul-betulnya 1969. Baru start nak ada Islami finance atau kewangan Islam yang berasal kepada perbankan, insurans dan seumpamanya. Bahkan syarikat insurans terawal di Malaysia, syarikat apa? Syarikat Takaful Malaysia Berhad, baru ditubuhkan pada tahun 1984. Jadi daripada tahun 1984 sikit demi sikit lah.
Masa tu dia seorang-seorang je lah. Ya. Tapi masa MKI fatwakan bersabit dengan insurans ini pada tahun 2011, masa tu kita dah ada 12 operator takaful atau Islamic insurance di seluruh negara. Ya. Dah hari ni saya ingat lebih lagi lah. Ya. Baik. Sebahagian dilakukan oleh memang syarikat insurans lah, dan sebahagian bank. Ya, bank. Okey. Jadi risiko bukan isunya. Dan kalau tuan-tuan tengok ucapan daripada our top scholar muamalat, Profesor Datuk Dr. Daud bin Bakar. Panjang betul nama dia. Itu saya punya favourite tuan. Kat YouTube video dia, baik perkongsian dia atau wawancara dia, program-program dia di dalam negara, di luar negara, di bank atau di tempat-tempat yang lain, hatta perkongsian dia di Facebook pun saya tengok. Ya? Itu my favourite scholar saya punya ni. Ya. Dia pun ada sebut, dia kata risiko adalah bukan isu syariah. Ya? Islam tak ada apa masalah dengan risiko ni. Atau dengan arti kata lain, yang menjadikan ia haram bukan risiko sebenarnya, tapi bagaimana ia diuruskan. Cara tu. Muamalat ni dia lebih kepada cara. Cara awak buat halal, dia jadi halal. Cara awak buat tidak halal, dia jadi tidak halal. Ya? Macam saya bagi contoh sebelum ni. Saya nak beli motor, saya pergi jumpa Haji. Ji, saya nak beli motor, Ji. Mari 5,000, motor harga 5,000, mari 5,000. Haji pun bagi 5,000. Siapa ambil 5,000 tu, pergi belilah motor. Haji lah cakap pada saya, awak bayar saya 6,000 tau, saya nak RM1,000 untung. Itu untung saya. Saya tak boleh panggil riba lah, nanti nampak sangat haram tu. Saya guna istilah untung. Boleh main tukar-tukar istilah pula. Muamalat ni awak guna istilah apa pun, dia tengok kepada the essence of the transaction. Urusan awak dia urusan apa? Batu kaedah muamalat, al-aslu fil muamalah an-nazar ila al-ma'ani wal maqasid, la ila al-mabani, la ilal alfaz wal mabani. Kena tengok maksud dia tu. Ya, urusan dia tu apa benda. Bukan kepada lafaz semata-mata. Bukan kepada binaannya semata-mata. Of course lah, niat tak jadi. Macam ada seorang ustaz tu dia kata, bukan ustaz juga lah, boleh betul guru juga sebenarnya. Tapi saya faham lah, maaf cakap lah ya. Konservatif lepas pondok-pondok macam tu kan, mungkin dia tak ada pendedahan sangat. Saya akui kadang-kadang orang yang tradisional ni dia muamalat pun ada ilmu, pun tak ada ilmu kan. Tapi dia tak terdedah dengan muamalat semasa, jadi dia macam tu. Tak tahulah, Allah Ta'ala. Saya pun tak boleh nak komen lebih-lebih. Cerita dia kata tukar pakai niat. Masa awak pinjam duit dengan bank tu, jangan niat pinjam, niat tukar. Mana boleh main tukar-tukar niat gitu. Saya pun pelik kan. Okey. Jadi dia guna lafaz untung. Cerita dia lebih seribu lah. Ataupun satu situasi lagi, sama juga, Ji, saya nak beli motor. Haji pergi belilah motor tu saya, nanti saya belilah motor tu dengan Haji balik. Ataupun Haji jual lah saya. Ataupun Haji tu sendiri kata, awak nak motor, saya pergi beli deh. Lepas tu saya jual ke awak, saya nak untung lah sikit. Tak kisahlah, saya suruh Haji pergi beli ke, ataupun Haji volunteer nak beli ke. Lepas tu Haji pergi beli. Haji beli 5,000, pasal motor harga 5,000. Lepas tu Haji jual saya 6,000, dapat 1,000 situ. Kok tadi Haji dapat untung RM1,000. Jangan guna istilah riba ya. Guna untung dulu. Apa hakikatnya riba? Hak ni pula untung RM1,000 juga. Tapi adakah kedua-duanya sama? Sama tak? On surface, pada zahirnya macam sama. Pasal dua-dua tu dapat untung 1,000. Tapi situasi atau model yang pertama tadi haram. Kerana ia melibatkan riba. Awak ambil untung 1,000 tu riba tu. Kerana manfaat di atas pinjaman. Pinjaman tak boleh ambil manfaat atau faedah daripadanya. Hak tadi pula atau yang kedua tu pula jual beli. Dua-dua seolah-olah membawa kepada natijah yang sama. Dan technically macam sama juga walaupun ada beza. Tapi dua-dua tidak sama. Yang first tadi haram, yang kedua adalah halal. Tapi kalau tuan-tuan saya tak hurai gini, tuan-tuan nampak tak? Kadang tak nampak, macam sama aja, tak sama tak. Cara hak mula-mula tu haram. Cara hak nombor 2 ni halal. Muamalat ni based on our cara yang menentukan.
Okey, Ji, jom kita lawan badminton malam ni. Haji letak RM10, saya letak RM10. RM20. Siapa menang dia ambil. Lawanlah. Haji menang, Haji ambil RM20. Ataupun saya menang, saya ambil RM20. Itu satu model, satu cara lah. Satu cara yang lain, saya je letak RM20. Ataupun Haji je letak RM20. Lawan. Siapa menang, dia ambil. Sama ke dua cara tu? Cara tak sama lah. Tapi sama tak hukum kedua-duanya? Sama tak? On surface, tuan-tuan, sebagai akan kata sama lah. Hatta saya mengajar di masjid, satu tempat lah, dekat kita, tak dekat di Sungai Buloh. Imam kata sama dua-dua. Hak tadi dia kata sama, sebab dia dekat dengan saya, dia kena. Apa beza hak pertama yang kedua tadi, dia kata sama. Hak ni pun sama juga, pertandingan ni dia kata sama. Nampak? Tak sama. Yang mula-mula tadi itu judi. Kerana dua-dua meletakkan duit, itu nama dia pertaruhan. Dalam bahasa Arab kita panggil qimar, dalam bahasa Inggeris kita panggil gambling. Tapi yang kedua bukan judi. Bukan judi. Pasal apa bukan judi? Pasal tidak ada pertaruhan. Bila seorang je yang bagi, dia tak. Dia boleh jadi hadiah. Kalau awak menang, hadiah lah tu. Kalau saya menang, of course lah duit saya, pasal saya letak. Tapi yang pertama judi, yang kedua bukan judi. Teknikal macam tu je. Ya. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan, bila Abi Rabah buat pertukaran tamar lama yang dia ada dengan tamar baru di kedai, just tukar macam tu aja. Ya, dua gantang yang dia ada, dia tukar dengan satu gantang yang baru. Pasal dia nak jamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata kepadanya, la taf'al, jangan kamu buat begini. Habis itu apa yang patut kamu buat? Nabi kata, bi' al-jam'a bid-darahim, sumabta' bid-darahim, janaba. Menjual dulu tamar yang lama. Ambil duit. Kemudian dengan duit itu, kamu beli tamar yang baru. Jangan just straight in macam tu. Natijahnya sama, hasilnya sama. Tapi cara yang tidak sama, tuan. Cara mula-mula tu haram. Macam tak ada mudarat apa pun. Dah saya tamar lama, takkan saya nak ambil sama berat dengan tamar baru. Tak kira. Dia riba. Kerana makanan ruji sesama makanan ruji, dia tidak boleh berbeza kuantitinya, kadarnya, timbangannya, and so on. Ya? Jadi nak faham tuan-tuan, cara. Itu yang dilakukan di peringkat kewangan kita. Dan apa yang kita amalkan. Kalau cara dia betul, dia jadi halal. Cara dia tidak betul, dia jadi tidak halal atau haram atau tak patut syar'an. Jadi kita kena kenal pasti caranya. Anyway, hak kata masih haram, tetap tidak patuh syariah, ini hanya halal, ini hanya riba jalan belakang. Awak kena pasti kau cara dia. Ya? Badan dunia tuan-tuan mengeluarkan satu-satu resolusi. Kadang-kadang satu-satu bab tu sampai berbelah-belah item. Insurans saja saya tengok badan dunia punya. Dia punya inilah, dia punya kita panggil standard syariah lah. Tempat kerja lama Profesor Daud Bakar, nama dia AOFI. Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance Institution. Kita memang belajar muamalat, of course lah, orang Islam kita kena baca lah resolusi dia tu. Ya, 1,300 muka surat lebih. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Inggeris. Insurans saja tuan-tuan dia ada 14 item. 14 item. Kalau awak kata insurans Islami tidak betul-betul Islami, walaupun telah difatwakan di peringkat kita, negeri baik, peringkat JAKIM baik, MTI yang saya sebut tadi 2011 tu kan. Dan peringkat dunia juga. Awak jawab dah balik hak dia sebut satu persatu 14 item hak dia kata halal tu. Baru Islam, baru ilmiah. Kalau bagus bawa pergi mahkamah. Challenge. Operator takaful yang ada. Kalau dia kalah, dia kena bayar duit tuan juta-juta. Tapi so far tak ada lah. Ya tak? Jawab gitu boleh tak? Baik. Ala-kuliah balik pada yang saya sebut Profesor Daud Bakar tadi. Jadi tuan-tuan kena faham bab ni. Amat penting sekali. Ini prinsip utama. Jadi balik pada yang saya sebut Daud Bakar tadi, dia kata risiko bukan isu. Bukan isu syariah sama sekali. Tapi bagaimana kita mengendalikan risiko itu? Ya, itu yang menjadikan insurans ini sama ada dia un-Islamic, tak patuh syariah, not syariah compliance, ataupun dia Islamic. Ya. Baik. Jadi dia kata kita perlu kepada pelindungan risiko. Jadi dia kata insurans ni kaedah untuk kita memenuhilah keperluan pelindungan risiko. Kerana kita sentiasa dalam keadaan risiko tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan banyak orang yang sakit. Dan sebahagian besar daripada orang yang sakit itu perlu undergo atau mengalami orang kata proses yang berat-berat macam pembedahan dan seumpama. Bahkan kalau kita lihat laporan Bank Negara tentang pembelanjaan
ataupun kewangan insurans tuan-tuan, 70% daripada pembelanjaan keluar oleh operator insurans ni semua melibatkan pembedahan tuan. Pasal pembedahan ni dia memerlukan kos yang tinggi. Jadi dia banyak habis situ lah, ya. Nampak? Dan dia satu benda yang penting sebab kadang-kadang yalah kita boleh je buat kaos kita yang tidak perlu kepada perlindungan sokong ini, masalah kerajaan, ya. Tapi faham sendirilah, ya. Tapi kalau tuan-tuan ada macam perlindungan, tuan-tuan boleh pergi kepada tempat-tempat yang lebih baik, lebih cepat. Saya dulu tuan-tuan tak ada insurans. Ini cerita 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Ya, pergilah kita kerajaan kan, tapi lambatlah. After 2 months baru rawat. Saya pergi ke swasta, habis 12,000 juga. Dan I use my own cash. Saya pakai cash saya saja. Pasal duit tak ada masa tu. Tu pun sepatut saya bayar lebih. Tapi doktor tu tak tahulah. Nak kata dia tahu saya ustaz pun, saya tak ada cakap dia ustaz. Mungkin sebab saya pakai kopiah, muka saya pun dapat macam baik sikit, dia bagi diskaun. Tapi dia pesan, jangan cakap kat admin. Tak seceritalah hospital mana, nanti kantor dia pula. Tapi dia dah tua dah, umur about 70 plus, 70 lebih umur dia. Datuk apa tak, tapi dia doktor, number 1 dalam bab penyakit tu lah. Dia kata, patut memang kena ni lebih lah. Kali kedua, saya buat 2 kali. Kali pertama, saya kena bayar 12,000. Kali kedua tu dia kata patut kena cah lagi. Tapi saya tak masuk dalam laporan. Saya macam bagi free lah kat awak. Dia CS saya. After that baru saya ambil insurans tu. Ya? Sebab yalah kita tak tahu kan. Risiko dia penting untuk kita lindungi, ya. Tujuan utama insurans adalah untuk memindahkan risiko daripada orang individu atau sebuah syarikat kepada syarikat yang menawarkan produk perlindungan risiko. Ya. Tuan-tuan kalau ambil insurans konvensional, sebenarnya tuan-tuan telah memindahkan risiko tuan-tuan kepada syarikat insurans. Syarikat insurans tu beli risiko daripada tuan-tuan. Tuan-tuan kena bayar. Jadi dia cover tuan-tuan. Sebab itu kontrak yang dia buat, kontrak jual beli antara tuan-tuan dengan syarikat itu. Bahkan kalau tuan-tuan tengok definisi risiko yang ada, definisi insurans yang ada lah, macam di bank negara, mana-mana risalah yang bank keluarkan. Hatta Jabatan Kastam buat dia keluar juga pasal insurans. Kerana syarikat insurans juga perlu membayar cukai-cukai tertentu. Kalau tuan-tuan lihat ada definisi macam-macam. Hatta LV pada dunia tersebut ni pun dia punya definisi amat teknikal sekali. Tapi nasib baiklah daripada tahun 2017 saya ajar muamalat tuan di UST, dan after that saya mengajar juga di Suruh-Suruh. Di Suruh saya tuan-tuan saya ajar sejak daripada tahun 2017 tu lah. Masa saya dapat master dulu, saya suka buat definisi saya sendiri untuk memudahkan saya dan memudahkan tuan-tuan faham lah. Risiko ni tuan-tuan, insurans tuan-tuan kalau konvensional, definisi dia simple saja. Itulah perlindungan risiko daripada syarikat yang menanggung insurans kepada pemegang polisi dengan bayaran premium tertentu. Itu saya dah ringkaslah. Dia ada 3 unsur utama. 1, perlindungan risiko. Yang kedua, penanggung risiko, yakni syarikat. Yang ketiga ialah pemegang polisi. Yang keempat ialah bayaran premium. Pasal apa dia sebut bayaran premium? Kerana tuan-tuan buat akad jual beli dengan dia. Tuan-tuan bayar tu untuk dia cover tuan-tuan. Dia beli risiko daripada tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan perlindungan. Dia jual beli. Sebab tu antara sebab kenapa insurans konvensional diharamkan di peringkat global baik, di peringkat bawahan ni baik, tempatan ni baik, kerana kontrak yang dia gunakan. Itulah kontrak jual beli. Akad yang dibuat tu ialah akad pertukaran. Ya. Di mana tuan-tuan? Di situ memang ada goro yang besar sekali. Perlindungan mana boleh dijual beli? Risiko cannot be traded. Risiko tak boleh dijual beli. Di situ ada uncertainty. Kalau tuan-tuan belajar rukun jual beli, barang mesti diserah terima. Betul tak? Mesti makdur ala taslim. Tapi tuan-tuan buat jual beli, tapi tak tahu bila tuan-tuan dapat perlindungan. Awak tahu kalau awak nak accident bila? Awak tahu kalau awak nak kemalangan bila? Kalau awak ambil coverage for kebakaran, awak tahu kalau rumah awak, kedai awak, motor awak dah terbakar bila? Tak tahu. Itu waro, uncertainty tu. Jual beli tak boleh kita buat pertukaran ataupun jual beli macam tu. Ya, dia mesti jelas. Awak bagi duit, saya bagi barang, clear. Kalau saya bagi duit, barang awak tak ada, ataupun awak akan hantar lewat delayed delivery, atau istilah muamalat juga disebut sebagai deferment, tak apa, tapi awak kena nyatakan bila awak akan hantar. Mesti tu. Lepas tu kalau tuan-tuan buat jual beli online, walaupun dia tak boleh bagi date exactly bila, dia akan bagi within the range. Dalam masa seminggu akan di-deliver kepada awak. Tempoh tu. Untuk nak mengurangkan goro-goro yang ada tu lah.
Pasal memang syarat jual beli mesti ada serah terima barang tu. Jadi konvensional dia tak boleh diserah terima. Jadi satu sebab utama lah kontrak dia buat kontrak jual beli. Cara dia tu. Adapun Islam tak begitu. Di samping larangan-larangan yang lain lah. Kalau tuan-tuan tengok jakim huraikan tu kan. Kalau office sampai 14 item tuan-tuan, saya baca, saya pun tak pun nak faham. Pasal kita rujuk sendiri bukan belajar kat mesti buku tu. Dah solusi tu. Kita baca sendiri, faham sendiri. Kita ada Arabic version, kita ada English version. Tapi banyaklah yang dibincangkan. Daripada awal-awal lagi, scope of the standard. Kemudian dia bincang tentang hukum, dia bincang tentang prinsip atau mabadi, dia bincang tentang macam-macam tuan-tuan. Participation and commitment of the insurance. Kita masuk insurance, kita tahu tak pergi melabur mana. Kalau awak masuk konvensional, dia pergi melabur tempat tak mana-mana, haram confirm lah. Tapi kalau Islamic, in term of commitment and participation, dia tak pergi kepada tempat-tempat yang haram. Kerana sebahagian daripada caruman tuan-tuan, dia akan dilaburkan. Insurans bukan hanya sekadar perlindungan dari risiko yang dilindung, tapi investment. Apa-apa ini semua melibatkan investment. Kalau konvensional dia invest tempat mepek-mepek lah. Tak? Tuan-tuan tak pergi sport toto tu judi, tapi duit sampai sana. Duit kita dah begitulah hal-hal yang lain. Jadi kontrak adalah asas yang paling utama sekali. Kemudian tuan, selain daripada itu ada riba. Ada juga riba. Batu orang suruh belajar, masuk kelas. Kalau tidak kita akan judge benda ni sama saja. Ya tak? Kau tanya, riba kat mana? Boleh jawab. Kalau tak belajar memang tak boleh jawab punya. Di manakah riba pada insurans konvensional? Riba dia tuan-tuan, dia panggil riba jual beli, bukan riba pinjaman, sebab kita tak ada melibatkan pinjaman. Bagi duit untuk dapat duit dengan kadar yang tidak sama, itu riba. Riba bonyok dia panggil. Awak bagi duit, after a while awak akan dapat duit kan, bila awak kemalangan atau berlaku apa-apa musibah. Bagi duit untuk dapat duit, itu riba. Dia panggil riba fadal. Kalau kadar yang tidak sama. Dan memang kadar tidak sama. Tuan-tuan caru sebulan baru 300. Bila tuan-tuan masuk hospital, bila tuan-tuan kemalangan, tuan-tuan akan dapat ribu, kadang puluh ribu. Macam saya tuan-tuan, dalam beberapa tahun ni saya masuk hospital. Saya ingat 3 kali saya masuk hospital. 2 kali di hospital Thompson, 1 kali di hospital KPJ di KL. 100,000 dah yang insurans cover untuk saya. Saya bayar berapa sen je? Ya tak? Medical card saya 100 je sebulan untuk diri saya lah, tapi isteri saya, anak saya 300 lah. Kalau saya dah masuk 5 tahun, 100 sebulan saya. Tapi saya masuk family itu, dengan anak sekali, dengan isteri sekali. Sekali saya masuk satu family, 2 kali saya dengan anak, sekali saya seorang. Cerita dia, kalau 300 sebulan, kalau setahun baru 3,600. Kalau 5 tahun baru dalam 12-13 ribu. Sedangkan saya dapat 100 ribu. Di situ riba. Awak bayar sikit, awak dapat banyak. Kontrak jual beli tak boleh begitu. Bila ia melibatkan duit dengan duit, selain kita buat jual beli risiko ni, ia juga melibatkan duit dengan duit tau. Di situ ada riba. Tak tahulah tuan-tuan nampak, arah-arah nampak lah, saya dah bagi tahu dengan bahasa yang lebih senang. Bagi duit untuk dapat duit, dan kadang tidak sama, itu riba. Okey, tuan-tuan pergi mana-mana pasar raya atau kedai-kedai apa, macam di tempat saya pun ada satu kedai buku dulu. Kalau nak dapat diskaun memang kena beli kad dia RM20. Tapi RM20 okey lagi tuan, masih dalam kadar yang digunakan. Mungkin itu melibatkan kos dia, pengurusan dia. Tapi kalau siapa 100 ya, untuk dapat diskaun awak kena beli kad. Kad dia RM100. Patut every year pula tu riba. Awak baca lah buku malak mana-mana pun. Kad diskaun berbayar yang mahal lah. Kalau ikut Dr. Zaharuddin, dia kata 10 or 20 years, RM20 okey. Dan saya lihat yang lain juga. Kenapa itu mungkin untuk kos kad dan sebagainya. Tapi kalau lebih, itu riba. Beli kad diskaun pun riba ke? Kat mana riba ustaz? Dia pada pandai ustaz. Bukan ustaz tau. Ini dunia punya standard. Dunia punya standard. Awak beri wang untuk dapat wang. Dengan kadar yang tidak sama. Bila masa awak beri wang, tu awak bayar kad tu. 100 ya setahun tu. Bila masa pula awak dapat wang? Diskaun yang awak dapat tu sebenarnya awak dapat wang. Sepatutnya awak beli, awak patut bayar RM1,000. Tapi dia bagi diskaun 10%. Diskaun 10% mewakili RM100 contohnya. Itu kira riba lah tu. Nampak?
Kadang kurang, kadang lebih. Lepas tu pula ada penangguhan di situ. Ada dua-dua riba di situ. Ada riba fadol dia panggil, kuantiti pertukaran tidak sama. Satu lagi dia panggil riba nasiah, penangguhan. Awak bayar kad hari ni, tapi bila awak dapat diskaun tu? Maybe tomorrow kalau awak pergi beli esok lah. Maybe next month kalau awak beli. Jadi tak boleh ada riba. Tapi kalau tak belajar memang tak tahu riba tu. Jadi risiko jadi insurans memang ada riba tuan nombor 2. Yang ketiga ada judi. Di mana judi dia? Judi dia ialah syarikat mendapat keuntungan daripada kerugian tuan-tuan. Ataupun dengan arti kata lain, kalau orang claim sikit dia dapat untung banyak. Kalau orang claim banyak dia dapat untung sikit. Jadi untung dia atau rugi dia memang betul-betul atas risiko yang tidak diakui oleh syarak. Judilah tu macam pertaruhan juga. Ya. Jadi ada kontrak yang tidak sah syarak, jual beli risiko yang rorok, ada riba juga. Riba pun ada dua-dua, ada riba fadl, ada riba nasiah. Kemudian yang ketiga ada unsur kemah atau gambling di situ, judi lah. Judi di pihak syarikat kerana syarikat akan mendapat keuntungan atau kerugian based on ni perbelanjaan yang akan dikeluarkan, claim yang akan dia bayar, dan juga rugi dan untung pada tuan-tuan juga. Tuan-tuan bayar sikit dapat banyak. Itu juga satu bentuk judi sebenarnya ya. Jadi tak boleh cerita dia. Tapi kalau Islami definisi dia tak sama. Of course lah kontrak dan praktiknya pun tidak sama. Kalau tuan-tuan tengok definisi Islami insurans apa? Dia kata perlindungan yang dikongsi sesama ahli berdasarkan prinsip-prinsip syariah, ataupun juga setengahnya menggunakan konsep perlindungan bersama berdasarkan syariah Islam yang dikendalikan oleh pengendali insurans untuk manfaat bersama. Ataupun dengan definisi kita tahulah, dia tak buat jual beli, dia buat tabarru'an. Tabarru'an ialah saling sumbang menyumbang untuk membantu sesama kita. Macam tuan-tuan buat khairat kematian lah. Konsep insurans ni dengan khairat kematian ni dia tak ada beza, lebih kurang sama saja. Sama-sama bagi duit, sama-sama tolong-menolong antara kita. Kalau insurans tuan-tuan, duit yang tuan-tuan sumbang tu bukan sumbang, tuan-tuan bayar tu premium tu kan, itu duit syarikat. Lepas tu dia melabur sukati. Tapi kalau Islamik, duit itu bukan duit syarikat. Syarikat tak mendapat untung daripada klaim tuan-tuan, tapi dia mendapat untung daripada upah yang tuan-tuan bayar kepadanya. Sebab tu ada akad wakalah apa itu gini tu. Dan juga daripada pelaburan yang dia buat lah. Dipantau, diselia supaya tak berlaku pelanggaran-pelanggaran dalam Islam. Of course lah dia tak pergi melabur tempat merepek-repek kan. Percayalah ya. Baik. Jadi ada beberapa unsur di situ. Perlindungan bersama berdasarkan prinsip Islam, kerana dia dipantau, dia diselia, ada panel-panel dia, di peringkat syarikat itu sendiri, di peringkat atasan. Dan of course lah untuk manfaat bersama. Syarikat dapatlah habuan dia tu. Tak dinafikan tuan-tuan. Insurans Islamik di Malaysia setiap tahun bilion-bilion kalau kita baca laporan daripada Bank Negara. Dia menyumbang kepada ekonomi Malaysia sebenarnya. Sama je dengan konvensional pun menyumbang pada ekonomi juga, dan dia punya revenue dan dia punya hasil tu lebih besar kerana market dia jauh lebih besar daripada Islamik. Tapi beberapa tahun kebelakangan ini agak lebih baiklah. Dan laporan mengatakan bahawa setiap tahun ada kenaikan. Ada kenaikan. Perolehan dia, perbelanjaan dia ada kenaikan. Maknanya kesedaran masyarakat untuk memilih Islamic Insurance itu sentiasa baiklah daripada satu masa kepada satu masa ya. Baik. Kemudian mana tadi? Fungsi itu tuan bacalah tu. Dia kata pemegang polisi akan buat bayaran bulanan atau tahunan dalam bentuk premium. Ini konvensional ya. Kalau takaful kita panggil caruman atau sumbangan ya. Ada timbul isu orang kata satu dia kata sama lah, biasalah. Betul tak? Sama macam tu saja. Satu lagi kalau insurans ni dia kata sumbangan tapi tetap pula 100 ya, 150 ya, 300 ya. Dia boleh tetap pula. Kalau sumbangan malu boleh ditetapkan. Siapa kata begitu? Ada hadis kata begitu. Sumbangan tak boleh ditetapkan. Ada? Ada. Tuan-tuan, anak ada sekolah. Pernah bayar PIBG. Dia tulis resit tu apa? Dia tulis kat resit tu. Sumbangan PIBG.
Dah diguna pakai secara meluas. Siapa kata sumbangan tak boleh ditetapkan? Tuan-tuan nak buat open majlis terbuka di masjid ni, ataupun tuan-tuan nak buat lah malam ni kita AJK, kita buat pakai ayam, jom kira punya kira malam sumbanglah RM50 seorang, ditetapkan begitu, tak boleh kan? Begitu tuan-tuan majlis dia haram lah duit tu. Sumbangan boleh saja ditetapkan mengikut keperluan kita lah. Kalau tak tetap tak apa, kalau tetap pun tak apa, tengoklah keadaan bagaimana. Habis tu kalau insurans Islami tidak ditetapkan secara rumah, macam mana dia nak regulate, macam mana dia nak organize? Selalu habis kena ditetapkan. Adalah cara-cara dia tu orang kewangan ni. Tapi tidak ada masalah sama sekali. Penetapan kepada caruman atau sumbangan tidak ada larangan dalam carut. Dan kita pernah belajar asas-asas hak awal muamalat ni dia bermula dengan harus. Mereka jika ada dalil yang melarang, dan tidak ada dalil yang melarang untuk menetapkan sumbangan-sumbangan seumpama itu. Ya. Of course lah, insurans ni dia financial, dia kewangan, dia buka. Allah, khairat kematian masjid ni tetap tak cerumah dia tu. Kau ikut suku orang nak bagi berapa ringgit. Kita ada bayaran tahunan, kita ada bayaran ketika musibah atau kematian, betul tak? Ditetapkan, mungkin satu kepala RM20. Okey je. Jadi kalau di pick up bawahan telah kita laksanakan, atasan lebih-lebih lagi lah, kerana insurans ni satu benda yang besar, tuan-tuan. Jadi nak insyaAllah 8.17, 8.14. Kemudian dia sebut lagi lah beberapa hal yang penting. Takaful adalah pelindungan risiko berdasarkan prinsip syariah, no doubt, tak dinafikan lagi. Ya. Wang dimasukkan ke dalam dana takaful, disimpan di situ. Di atas konsep tabarruk. Tabarruk ni maksud sumbang menyumbang antara kita. Pemegang polisi memeterai kontrak akad bagi membolehkan beliau menjadi seorang peserta. Ni tuan-tuan baca lah ya. Tuan-tuan ada masa kan, sambil-sambil tuan-tuan baca, tengok. Jenis-jenis insurans, ni mana-mana, dunia baik, lokal baik. Kita ada dua jenis insurans. Satu insurans hayat, satu insurans am. Ya. Insurans hayat ni melibatkan inilah kematian dan seumpamanya. Satu lagi insurans am. Insurans am ni insurans kenderaan, insurans kediaman daripada kebakaran, insurans kemalangan peribadi, insurans pendidikan, ya. Itu semua insurans-insurans yang melibatkan ataupun yang disebut sebagai general insurance. Dia boleh saja melibatkan apa-apa saja. Tengoklah macam mana. Tapi kalau insurans hayat dia lebih kepada insurans jangka masa panjang lah. Kalau insurans am ni dia lebih kepada jangka masa pendek. Tuan-tuan buat insurans kereta, semua hidup lah. Sampai kereta tu lunyai, ada every year tuan-tuan kena bayar. Ya, kita kena bayar every year ya. Tapi kalau kemalangan, apa? Saya pernah accident tuan-tuan, repair kereta saya habis RM6,000. 1 sen saya tak bayar. Kalau nak bayar sendiri, nanya tuan. Sebab tu saya tak ambil insurans third party ni. Pasal pelindungan dia lebih rendah. Saya ambil first party. Walaupun kereta saya tu 18 tahun, baru make dah kereta. Tapi saya ambil first party sebab saya nak pelindungan yang lebih. Jadi carumah dia lebih sikit lah. Ya tak? Sebab risiko kita tak tahu bila-bila ya. Baik. Jadi itu pun tuan-tuan bacalah dia sebut kematian dalam tempoh polisi apa gitu ini. Ya. Kemudian ada polisi motor, polisi kebakaran, polisi kemalangan diri, polisi perubatan, disebut 4 saja. Banyak lebih banyak daripada itu. Okey, fatwa berkenaan insurans konvensional. Saya dah sebut tadi. Haram kalau konvensional. Ada ghoro, ada judi, ada riba. Saya pun dah explain sikit sebanyak pada tuan-tuan. Di mana ghoronya? Pelindungan tidak boleh dijual beli. Dan risiko tak boleh diserah terima. Macam mana ia ditransaksikan di atas nama kontrak jual beli? This is impossible. Tak ada siapa yang boleh terima sama sekali. Mengenai usul judi, kerana keuntungan berdasarkan kepada banyak atau sedikit pembelanjaan yang dikeluarkan oleh syarikat insurans. Dan tuan-tuan juga mendapat keuntungan daripada bayaran yang sedikit, dapat banyak. Kemudian ada riba di situ, ada 2 riba. Ada riba jual beli lah, ada 2 riba jual beli. Satu riba fadal, bayar duit untuk dapat duit dengan keadaan tidak sama. Satu riba nasiah, di mana tuan-tuan bayar pada hari ini, tuan-tuan akan dapat pada esok hari. Itu pertukaran yang membawa kepada riba penangguhan, dipanggil riba nasiah. Perbezaan antara insurans konvensional dan takaful, ada banyak tu. Pematuhan syariah, of course. Takaful dia memang disilia ketat oleh penasihat syarah yang ada. Ya. Di peringkat syarikat itu sendiri dan atasan. Akad yang digunakan, akad takaful, tabarruk, mudharabah dan wakalah. Tabarruk ni maksud sumbang menyumbang. Mudharabah ni investment atau pelaburan berdasarkan prinsip syariah. Dia adalah cara dia.
Ya. Tuan-tuan tak diberikan keuntungan tetap ya. Adalah dia punya itu. Di mana mudharabah ni berasal pada persetujuan lah. Biasanya tuan-tuan dapat sikit ya. 1%, 2% gitulah. Saya pun tak ingat saya dapat berapa. Buku polisi itu pun saya buang entah mana. Tapi dalam apps ada, boleh baca. Tapi kita pun tak nak baca. Saya dulu masa masuk insurans last 10 years kan. Polisi itu batu tuan dalam 70 muka surat, 80 muka surat. Saya baca sikit, daripada depan je baca. Sebab saya kira kata sudah faham konsep Islamic insurance yang dijalankan. Dan saya bersetujulah. Kerana yang buat tu pakar-pakar. Bukan hak saya memang kedai kopi yang buat polisi tu. Ya tak? Ataupun netizen di internet. Okey, kemudian kontrak arus niaga konvensional jual beli itu tidak boleh. Pemilik dana konvensional dimiliki oleh syarikat. Ya. Kakafo dimiliki oleh kita, diuruskan oleh syarikat dengan upah-upah tertentu. Bacalah polisi berapa persen kita bayar dia. Daripada sumbangan kita beri termasuk investment tu sendiri, mudharabah yang kita lakukan. Tengoklah. Lain-lain syarikat, lain-lain dia punya upah ya tuan ha. Jaminan, peserta menjamin atas satu dengan yang lain. Manfaat, pemantauan, pelaburan, keuntungan, bayaran berkala. Ya. Okey. Belum soal jawab lagi ya? Soal jawab esok ni. Soalan lazim. Azan dulu lah. Minit 37. Allahu Akbar.
Okey, baik. Kemudian tukar insurans konvensional kepada takaful. Itu tuan-tuan kena buat ni lah ya. Maksudnya kalau insurans-insurans yang bersifat tahunan, tuan-tuan tunggulah dulu dia habis tahun ya. Dah awal tahun ni bayar. Lepas tu masuk kuliah Ustaz Hasan. Alamak. Tak apalah, tunggulah sampai habis tahun and then buat yang baru. Ya. Kalau untuk macam perubatan apa gitu ini, dia ada tempoh ya, menunggu selama 3 bulan. Jadi tuan-tuan mohon insurans yang baru, insurans lama jangan stop lagi. Sebab kalau tuan-tuan terus stop, nanti dah tak boleh guna. Sedangkan yang baru tu dia ada tempoh menunggu tu. Tempoh menunggu. Macam saya peringkat awal dulu pun ada nak masuk hospital. Lepas tu dia kata masih belum habis tempoh matang dia lagi. Dia ada 2 tempoh matang tau. Satu tempoh matang yang 120 hari lagi. Ni. Satu lagi dia punya tempoh matang yang 2 tahun untuk penyakit elak atau semua. Macam itulah lebih kurang. Saya pun lupa. Cerita dia kena tengok baliklah polisi kita. Dan kalau kita nak masuk insurans yang baru, kita tengok. Sebab insurans baru ni kalau melibatkan perubatan dan hayat juga, dia ada tempoh bertenang dia tu. 120 hari ke 2 tahun macam tu. Tengok balik macam mana ya. Dia bukan terus kita masuk terus dia jalan. Dia ada technically sikit di situ. Tanya orang yang jual insurans dia tahu lah. Okey, kesimpulan soalan-soalan lazim tu lah. Okey, nak tanya apa-apa tak? Soalan next kuliah lah. Ada soalan-soalan penting. Ni Ustaz Abdul Aziz dia dah saring soalan-soalan yang ada. Sebab tuan-tuan, dia antara orang yang banyak terlibat dengan kewangan semasa, dan di media sosial pun dia banyak buat perkongsian. Dia pun banyak tengok ceramah orang apa pun. Saya tengok antara orang yang banyak lah membantu dan berkongsi dengan masyarakat dan hak awam muamalah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran besar kepadanya. Saya ingat tak ramai lah. Ada pakar-pakar pun kadang-kadang tak nak kongsi dengan orang. Sikit-sikit lah kongsi lah. Macam Dr. Zahruddin pun saya suka dulu pasal dia banyak kongsi kat Facebook apa itu gini. Tapi sekarang dia dah busy. Ada juga dia kongsi tapi jarang-jarang. Ya. Ceramah-ceramah dia yang baru-baru pun tidak banyak. Lalu dulu banyak kat masjid, ceramah sana, ceramah sini. Hatta dia ada kuliah bulanan. Dulu di Gombak dia ada kuliah bulanan yang kita sering tengok juga. Dia mengajar kitab Al-Imam Ibn Rushd Bidayatul Mujtahid. Antara kitab Pak Mazhab yang lebih famous sekali. Dulu kan dia dah jadi tokoh, dah busy. Jadi Profesor Ajo dekat opsi apa ni? Indonesia lah. Dia orang yang amat busy sekali. Tapi saya tengok dia masih ada buat perkongsian tertentu. Tapi yang kita dapat manfaat betul-betul perkongsian dia yang sebelum ni lah. Ya. Dia pun jadi penasihat KWSP. Banyak transformasi yang dibuat oleh KWSP selepas dia masuk ke dalam. Dia dengan Dr. Aznan buat sana. Baguslah ya, kita ada kepakaran tertentu. Dan saya ingat tak mustahil in future dia akan jadi antara penasihat di mana-mana badan dunia lah. Boleh jadi DOF ke apa itu. Sebab dia dapat anugerah. Last 2 years dia dapat anugerah di Kotor kot. Dunia punya lah. Dia dapat anugerah tokoh muamalat masa depan. Future muamalat scholar. Mana dia ada masa depan yang baik. Cuma adalah benda-benda tu dia strict sikit. Ada benda-benda dia longgar sikit. Mestilah manusia kan.
Muamalah dia pun dia masih isu lain, dia melibatkan khilaf dan perselisihan di sana sini. Kita tengoklah macam mana. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ni soal jawab ni saya baca next kuliah lah. Nanti makan masuk ni. Ada 5 soalan ni. Ada banyak soalan dia. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? 5 minit Oh, tak ada soalan malam ni. Tanyalah apa-apa. Ngajar fiqh ni tak ada soalan tak sedap. Ya. Masuk pertandingan. Okey. Alright. Okey. Okey. Judi ni sebenarnya dia satu larangan yang besar lah dalam muamalah. Hatta kalau kita belajar dalam modul-modul muamalah yang ada, mesti ada dalam larangan muamalah salah satu ada al-qimar, judi atau gambling. Ya, mesti ada punya. Dan judi ni tuan-tuan kebiasaannya lah dia melibatkan pertaruhan dalam konteks pertandingan. Ya. Di mana ada sebagainya dia jelas. Ada judi ni kita pergi beli Pak Toto bayar tikar. Ni okey kok direct lah. Betul tak? Pergi kasino ke. Tapi kasino kita kat Genting Highland orang Islam tak boleh masuk tau. Muslim are not allowed. Tapi tak tahulah kata orang Islam boleh masuk. Ya tak ya. Saya kat sana tak nampak orang Islam masuk lah. Macam Pak Toto biasa pun Islam tak boleh masuk. Tapi kalau dia masuk tu yang kalau orang majlis agama bergerak dia lagi terabur tu. Ada orang pakai kopiah tapi depan Pak Toto dia simpan kopiah dia. Lepas dia beli kad tu dia balik dia pakai balik kopiah dia. Macam tuan. Itu clear kan? Judi clear lah. Satu lagi yang agak kita boleh kata indirect lah, unclear. Bukan indirect sebenarnya, kalau kita belajar kita tahu dia direct juga. Tapi seolah-olah macam tak clear. Unsur judi yang ada dalam pertandingan seumpama itu. Bahkan ulama bila dia bahas, ada ulama-ulama kita yang buat buku khas, itu unsur judi dalam permainan makna pertandingan lah, tournament. Ya, macam mana dia boleh jadi judi? Macam tadi kan, bayar tak semestinya judi tuan. Macam 2 modul yang saya ajar tadi, 2 model tadi, dua-dua bayar, dua-dua RM20. Tapi pasal apa yang first tu judi, yang kedua itu tidak judi? Pasal apa? Pasal yang pertama tadi dianggap pertaruhan kerana melibatkan orang yang menyertai kedua-duanya. Kalau ada 3, kalau ada 4, kalau ada 100 bayar belaka. Tapi yang menang bukan semua. Jadi pertaruhan lah tu. Tapi kalau sebahagian bayar, sebahagian tidak bayar, maka dia tak jadi judi. Ya, bukan isu bayaran tu. Bayaran dia tak ada isu syariah sama sekali. Tapi bagaimana bayaran tu dilakukan, which is pertandingan. Yalah, kita buat pertandingan, betul tak? Ada nak beli baju, ada nak bagi makanan, ada nak bagi itu, bagi ini. At the end, hadiah. Betul tak? Contohlah, kita buat satu pertandingan, satu program. Ya. Bayar RM50, RM10 baju, RM10 makanan, RM10 tu, RM10 ni. RM10 hadiah. Dan setiap orang yang masuk pertandingan tu bayar banyak tu, dan itulah dia punya perincian untuk yang dia bayar. Kalau dia dapat slip, dapat resit, setiap orang dapat benda yang sama. RM50, 10 yen ni, 10 yen ni. Maka dia judi. Kerana semua orang bayar. Tapi tak semua dapat hadiah. Ya. Tapi kalau tak bayar ke semuanya, sebahagian je bayar. Tapi sebahagian tidak bayar, dia tak ada judi. Ya. Peserta ada 100 orang. 2/3 je bayar, 1/3 tak bayar. Maka dia tak ada masalah sama sekali. Selagi mana pertandingan itu bukan bergantung pada nasib. Kalau bergantung nasib tak boleh juga. Dia ada kriteria tu. Tuan-tuan boleh download panduan pertandingan dalam bab judi ni, Jaki yang dikeluarkan. Dia ada pernah baca dulu. Jadi pertandingan berbayar tak ada masalah. Cuma nak mengelakkan judi, elakkan dibayar oleh semua peserta. Itu satu cara. Sekurang-kurang 2/3 hak bayar, 1/3 jangan bayar. Sebab Nabi SAW pernah juga buat pertandingan. Apa? Dari sudut hadis tu ada isu sikit. Tapi dia pernah pakai oleh para ulama, tak silap saya. Hadis tu ada isu dia tak nak. Dia panggil muhallil. Muhallil ni ialah kalau 3 orang bertanding, 2 orang je bayar, seorang tak payah bayar. Di mana majoriti mengatakan bahawa tidak judi. Ada khilaf lah, tapi majoriti kata tidak judi. Dan dia guna pakailah dalam konteks semasa lah dalam bab pertandingan. Jangan bayar semua. Itu satu cara nak elakkan judi. Bukan isu bayaran tu, bayar tak ada masalah. Tapi elakkan dibayar oleh semua peserta.
Ya, sekurang-kurang 1/3 tidak bayar, 2/3 bayar. Macam tu lah. Macam saya nak buat, buat sendiri macam mana pun. Kalau awak jadi penganjur. Ya, itu satu cara. Cara yang kedua ialah semua orang kita ambil yuran. Tapi yuran itu tidak dipecah-pecahkan, tidak di-breakdown-breakdownkan. Ia hanya dilonggok dalam satu dana. Kemudian daripada dana itu, kita nak buat makan, kita ambil sikit. Kita nak buat beli baju, kita ambil sikit. Kita nak buat beli hadiah, kita ambil sikit. Which boleh gitu. Tak, bayar RM50. Tapi kita tak breakdown lah mana RM50 ni untuk apa. Ini untuk keseluruhan program. Macam tu aja. Ada keharusan di situ. Dia panggil wang tu tidak dipecah-pecahkan, dilonggokkan, kemudian diambil sedikit demi sedikit untuk menggunakannya. Macam nak buat, fikir sendirilah. Biasanya kalau buat macam tu kadang dia tak berapa efektif untuk pertandingan ni. Sebab orang bayar dia nak jelas everything, betul tak? Tapi itu salah satu cara untuk mengelakkan. Kenapa? Kerana bila dilonggok sekali, akan ada orang yang diambil hadiah daripada duitnya, dan ada yang tidak juga. Pasal longgok kan. Dua cara. Dan yang ketiga, cara yang paling selamat sekali. Dan itu disarankan dalam panduan JAKI itu. Hadiah disediakan oleh pihak lain ataupun dibeli dengan menggunakan duit yang lain, bukan daripada yuran si peserta. Itu yang very preferable. Dia ada 3 cara lah untuk mengadakan judi jika melibatkan pembayaran. Pertama, bayar, tapi tidak semua orang. 1/3 tak boleh bayar. Yang kedua, bayar semua tapi tidak diperincikan, dilonggokkan saja, kemudian diambil untuk digunakan satu persatu. Yang ketiga ialah semua bayar, tapi hadiah tidak dibeli daripada yuran itu, tapi diberi oleh pihak ketiga, hadiah atas umpamanya, atau dia beli pakai duit juga, tapi duit penganjur hak lain lah, bukan daripada yuran. Setakat saya tahu, 3 ni lah cara-cara untuk mengelakkan judi dalam pertandingan berbayar. Yalah, salah satu lah. Mana 3 ni applicable lah. Dan kami pernah bincang dalam kelas kami pun, 3 ni okey. Yang pertama okey, yang ketiga okey, yang kedua tu macam ada isu sikit, hak longgok-longgok tu. Tapi rata-rata tidak ada masalah sama sekali. Dia bila dipecah-pecahkan, diberi di mana dia buat hadiah RM10. Semua orang RM10. Itu tidak boleh. Nampak? Cinta dia gitu lah. Okey, Haji ada sebut juga pasal pancing-pancing tadi kan. Hadiah pertandingan memancing. Sama juga, dia dalam konteks yang begitu. Kalau bayar, tapi kalau dia buatkan cara-cara tadi, maka dia tidak jadi judi. Ya? Tapi kalau dia buat hadiah, dia beli daripada semua yuran peserta dengan cara-cara yang disebut tadi, semua ambil RM10 untuk hadiah, maka dia tetap judi. Ya? Dia bukan masalah memancing. Program apa-apa pun, kalau dia buat bentuk judi, dia tetap judi. Ya? Kalau jenis pergi mancing saja-saja, bayar RM20 1 jam tu bukan isu judi. Itu isu lain. Itu isu dia woro. Belakang. Boleh? Okey tu? Jelas jadi kita nak buat. Sama juga, kadang-kadang kita tak perasan. Buat cabutan bertuah. Kutip duit apa gitu ini. Kemudian kita buat, ialah ada bayar hotel, kita buat kursus juga, bayar untuk dewan, kemudian untuk makan. Kemudian kita peruntukkan RM10 daripada setiap kepala peserta-peserta yang ada. Ini cikgu pun kita ada buat juga dulu. Untuk beli hadiah, untuk dibuat cabutan bertuah. Kunci peserta 100 orang. Cabutan bertuah hanya 20, 30 atau 40. Itu juga ada unsur judi di situ sebenarnya. Kerana semua orang bayar dengan kadar yang sama untuk beli hadiah. Dan hadiah itu digunakan. Dan hadiah itu pun tidak semua orang dapat. Semestinya ia bergantung kepada nasib semata-mata. Cabut. Nasib gitu. Jadi dia lebih menjuru kepada judi lah. Ya. Jadi elakkan begitu. Dulu kita ada buat begitu juga ya, unfortunately lah. Tapi after that kita tak buat gitulah. Kita buat bila kita buat majlis-majlis tertentu kan, semua orang beli hadiah. Kemudian masing-masing bagi kepada kawan masing-masing. Cabut nombor lah. Saya pergi majlis, saya beli apa-apalah. Cabut nombor. Saya dapat nombor 2. Nombor 2 cikgu mana? Cikgu ni, saya bagi dia. Ini pula cabut. Buat gitu bebas judi. Ada orang nasihat kepada takbiran kita lah. Dulu tak gitu. Dulu kita kutip duit, lepas tu kita buat cabutan bertuah. Seronok lah ujung-ujung, tapi ada syubhat judi lah di situ. Sebab kita ambil daripada yuran yang sama. Tapi hadiah tidak sama.
Bahkan kalau peserta 100 orang, betul tak? Hadiah 100 sekalipun, dengan sebab hak ni beli hadiah harga 20 riyal, hak ni harga 10 riyal. Jadi tak clear juga tu. Betul tak? Kecuali kalau dia beli benda, sama berlaku. Harga pun sama berlaku. Benda pun sama berlaku. Atau sekurang-kurangnya walaupun benda berbeza-beza, nilainya sama. Okey lah. Tapi biar 100 orang keluar duit, 100 orang dapat semua. Itu kira kata okey sikit. Pendapat saya tidak ada judi atau syubhat judi di situ. Kerana masing-masing bayar dan masing-masing dapat hadiah kesemuanya. Cuma kita buat cara cabutan nak bagi seronok saja. Tapi kalau hadiah 100 orang, tapi kalau bayar 1 orang, hadiah cuma sebahagian saja, judi ya. Kalau tak judi pun syubhat judi. Which is, kena avoid lah, kena elak lah. Ya? Boleh? Cuma bab pancing itu kalau saya dapat hurai, seronok juga. Nanti next kuliah lah saya hurai bab pancing kan. Di mana pancing-pancing berbayar ni tuan-tuan, kita ada model-model tertentu. Ada model yang patuh syariah, ada model tidak patuh syariah. Unfortunately, kita tak ada fatwa khusus dalam bab tu. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia dia ada fatwa dia. Ya? Dewan Fatwa Nasional Indonesia ada memfatwakan tentang kolam-kolam pancing yang berbayar. Walau bagaimanapun, ada juga, ada pilah lah sikit sebenarnya. Nanti next kuliah saya jelaskan. Dia ada model patuh syariah, dan dia ada model yang tak patuh syariah. Yang kita buat ni sebenarnya tak patuh syariah. Bayar ikut jam. Awak dapat ikan dapat, tak dapat? Tak dapat. Kalau ikut fatwa Indonesia haram. Atau kalau tuan-tuan buka buku fiqh mazhab Syafi'i, mazhab yang klasik-klasik memang dia kata haram. Memang ada babnya. Beli, dipanggil sewa kolam untuk dapat ikan. Yang mana dia tak banyak beza lah dengan model yang kita buat sekarang. Dia tidak gitu lah. Tapi kalau kita dapat ada idea, okey. InsyaAllah ta'ala. Aqul qaza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita terdekat. Ada soalan? Ada? Ya. Ada soalan lagi? Ya, tak apa. Ya. Tanya soalan. Ya. Tapi kena insurans, Ustaz. Alright. Insurans kan, ada orang ada insurans, ada orang tidak ada insurans. Okey. Dia dikatakan adalah pesakit ni pakai jantung apa kan. Okey. Pergi ke hospital, dia nak memastikan kena ada insurans. Tidak ada insurans dia boleh buat. Dia ada yang memastikan dengan pernikahan orang kampung sajalah. Tanya dulu, apa ni ada insurans tak ada insurans. Dia sebalik. Ada kesalahan. Kiranya jadi berapa jadi macam tu. Karena dia bagi tahu sebab dia tanya insurans. Memanglah kalau hospital swasta. Hospital jantung. Oh, hospital jantung. Iyalah sebab kalau kita ada duit tak apa. Dia tanya kita ada insurans tu sebab insurans akan bayar bagi pihak kita. Tapi dia bila kita nak buat rawatan, dia dua saja. Sama ada kita bayar sendiri. Kalau kita tak boleh bayar sendiri, kita masuk insurans yang akan cover. Sebab tu dia tanya ada insurans tak? Mana kita tak boleh bayar? Tidak semua orang ada insurans. Ya, betul. Itu bukan masalah insurans, itu masalah tu yang menguruskan tu. Tapi benda ni kita nak cakap bayar juga sebab dia memerlukan kos. Sekarang ni kos awak tak boleh bayar, insurans pun tak boleh bayar, insurans pun tak ada, sekarang siapa nak bayar? Kena cuba alternatif lain lah, pergi zakat ke macam mana ke. Itulah. Nak suruh insurans bayar, memang dia tak bayar. Sebab kita tak ada kena dengan dia, sebab kita tak mencarum mana-mana. Ya, cerita gitulah. InsyaAllah. Ya, sama. Aqul qaza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Bismillah.